Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Amma ba'd. Bersama-sama Ustazah Linda lagi dalam tajuk Muamalat Islam Unit 1, konsep Muamalat Islam, pelajaran yang ke-16. Jom bersama-sama dengan Ustazah. InsyaAllah hari ini Ustazah akan kongsikan bersama-sama dengan anak-anak konsep Muamalat Islam pelajaran ke-16. Standard pembelajaran kita hari ini insyaAllah 4.23.1 maksud hukum dalil Muamalat Islam, 4.23.2 matlamat pensyariatan muamalat dalam Islam, 4.23.3 kepentingan memahami dan mengamalkan muamalat Islam, 4.2.3 unsur yang diharamkan dalam muamalat Islam, 4.23.5 erti rukun dan syarat akad dalam muamalat Islam. Jom bersama-sama Ustazah. Okey, apa maksud hukum dan dalil muamalat Islam? Maksud muamalat Islam hukum syarak yang berkaitan dengan urusan keuangan. Okey, hukum syarak yang berkaitan dengan urusan keuangan. Hukum muamalat Islam adalah harus berdasarkan dalil wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Okey, itu dalil keharusan muamalat Islam. Okey. Kita lihat slide yang seterusnya. Apa matlamat disyariatkan muamalat dalam Islam? Okey, matlamat dia yang pertama menunjukkan keadilan Allah dalam mengatur kehidupan manusia. Okey, Allah dah atur semua benda. Okey, jadi antara yang diatur oleh Allah dalam kehidupan manusia adalah dalam urusan-urusan yang berkaitan, contohnya dari segi kewangan. Okay, yang kedua, mengiktiraf pemilikan harta melalui akad yang sah. Okay, iktiraf pemilikan harta melalui akad yang sah. Yang ketiga, segala urusan dalam muamalat Islam bertepatan dengan syariat Islam. Okay, dengan adanya pensyariatan muamalat dalam Islam, segala urusan bertepatan dengan syariat. Okay, yang seterusnya, menjaga kepentingan penjual, pembeli, penyewa dan pemilik, kerana individu-individu inilah yang terlibat dalam urusan muamalat Islam ini tadi. Okey, mendapatkan keridhaan Allah kerana lakukan suruhan, tinggalkan larangan. Apa kepentingan memahami dan mengamalkan muamalat Islam? Okay, dituntut beramal dengan muamalat Islam sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Itu dia. Okay, supaya kita tidak makan harta-harta di kalangan kita dengan cara batil. Yang kedua, ancaman daripada Allah sekiranya tidak beramal dengan muamalat Islam. Okay, Allah mengancam sesiapa yang tidak beramal dengan muamalat Islam di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 6, yang mana memberi maksud kecelakaan besar bagi orang yang menipu dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka menyangka akan dibangkitkan? Okay, akan dibangkitkan, iaitu hidup semula sesudah mati pada hari kiamat. Okay, yang amat besar huru-haranya, hari yang terdiri manusia, okay, hari yang diberi manusia ketika menghadapi Tuhan semesta
alam. Demikian ancaman Allah bagi sesiapa yang tidak beramal dengan muamalat Islam. Okey, kita lihat pula kepentingan memahami dan mengamalkan muamalat Islam. Contoh keprihatinan Nabi dan sahabat dalam menjaga muamalat Islam. Okey, penafian menjadi umat Nabi Muhammad bagi yang melakukan perkara yang menyalahi sunnah baginda. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadza ya sahib at-ta'am qala asabathu as-sama'u ya Rasulullah faqala afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kayyarahu an-nas man ghasya falaysa minni. Riwayat Muslim, yang mana bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdekatan dengan selonggok makanan, lalu baginda memasukkan tangan ke dalam longgokan itu. Tiba-tiba jari baginda terkena sesuatu yang basah. Baginda bertanya, apa semuanya ini wahai Tuhan, Tuan punya makanan? Orang itu menjawab, terkena hujan. Asabathu sama, terkena hujan. Wahai Rasulullah, baginda bersabda, mengapa tidak kamu letakkan di atas supaya orang ramai dapat melihatnya? Sesiapa yang menipu, maka dia bukan dari kalangan. Di sini hadis ini penafian menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi sesiapa yang menyalahi sunnah baginda. Kita lihat kepentingan memahami dan mengamalkan muamalat Islam. Sekarang kita bandingkan muamalat Islam dengan muamalat konvensional. Muamalat Islam bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, manakala konvensional bersumberkan teori pemikiran manusia. Yang kedua, perbandingan dia, muamalat Islam haramkan riba, manakala konvensional diamalkan riba. Muamalat Islam dia bebas daripada unsur gharar dan judi, sedangkan konvensional mengandungi unsur gharar dan judi. Muamalat Islam berteraskan keimanan dan kepada Allah, manakala konvensional berteraskan keuntungan dan kekayaan semata-mata. Itu perbezaan perbandingan muamalat Islam dengan konvensional. Kita lihat slide yang seterusnya. Unsur yang diharamkan dalam muamalat Islam, ada 4 di sini. Yang pertama, riba. Riba maksud dia pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang atau hutang. Ada tambahan bayaran. Itu riba. Manakala gharar pula, kesamaran dalam urusan muamalat yang tidak dibenarkan. Ada kesamaran dalam urusan muamalat. Jadi tidak dibenarkan. Darar pula, setiap perkara yang membawa kerosakan. Itu darar. Manakala judi pula ialah perbuatan yang melibatkan pertaruhan sesuatu yang berharga. Ini 4 unsur yang diharamkan dalam muamalat Islam. Kita lihat pula erti, rukun dan syarat akad dalam muamalat Islam. Maksud akad dalam muamalat Islam dari segi bahasa, ikatan atau simpulan. Manakala dari segi istilah ialah ijab atau kabul dalam urusan perniagaan dan keuangan. Itu maksud akad dari segi bahasa dan istilah. Kita lihat rukun akad. Yang pertama, pihak yang berakad. Siapa pihak yang berakad? Penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli. Mesti adalah. Kalau tidak, akad tidak akan jadi kerana satu pihak saja. Ada penjual dan pembeli. Yang kedua, sirah. Sirah tu apa? Ijab dan juga qabul. Manakala yang ketiga ialah sesuatu yang diakadkan. Sesuatu yang diakadkan termasuk di dalam rukun ini ialah harga dan juga
barang. Ada 3 rukun akad. Pihak yang berakad iaitu penjual pembeli, sirah, ijab kabul. Sesuatu yang diakadkan ialah harga dan juga barang. Itu rukun akad. Okey, syarat akad dalam muamalat. Okey, kita lihat pihak yang berakad. Pihak yang berakad tadi adalah penjual dan pembeli. Kan? Okey, penjual dan pembeli mesti balik, berakal, mampu pelihara dan urus harta. Okey, sebab dia melibatkan 2 pihak dan bebas membuat pilihan. Itu pihak yang berakad. Okey, perkara yang diakadkan. Okey, perkara yang diakadkan tadi kita lihat ialah barang dan juga harga. Okey, ketika muamal atau urusan itu dilaksanakan, kedua perkara itu mesti wujud. Okey, ada wujud, ada harga, ada barang. Barang atau perkhidmatan yang diakadkan tu adalah halal. Okey, bukan yang haram. Okey, dan dapat diserahkan ketika urusan akad jual beli itu dilakukan. Itu berkaitan dengan perkara yang diakadkan. Okey, kita lihat pula yang ketiga dalam urusan akad itu tadi adalah sirah. Okey, sirah adalah lafaz ijab dan qabul mesti sepadan. Okey, sepadan. Lafaz ijab dan qabul mestilah sepadan. Okey, lafaz ijab dan qabul dia tak terikat dengan mana-mana syarat. Okey, lafaz ijab dan qabul dia tidak terikat dengan mana-mana syarat. Contohnya, okey, Abdullah menyatakan saya jual basikal ini kepada awak dengan harga 1,000 apabila saya menyambung pelajaran ke luar negara. Dia tak boleh macam tu. Tak boleh terikat dengan apa-apa syarat. Sama juga dengan yang pertama tadi, lafaz ijab dan qabul mesti sepadan. Contoh, Ali menyatakan lafaz ijab dengan berkata, saya beli sehelai baju ini dengan harga 1,000 contohnya. Dan Ahmad berkata, ya, saya bersetuju menerima tawaran tersebut. Sepadan. Okey, lafaz ijab dan qabul dalam satu pertemuan. Okey, lafaz ijab dan qabul mesti dalam satu pertemuan. Okey, demikian dahulu perkongsian Ustazah tentang unit 1 muamalat dalam Islam. Okey, bertemu lagi di unit 2 insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak di luar sana. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.